Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap semua murid dalam keadaan sihat. Jadi bertemu kita lagi untuk kelas PDPR Matematik untuk kali yang kedua. Jadi pada minggu lepas saya telah mengajar kamu cara untuk menulis nombor dalam perkataan dan juga sebaliknya. Dalam bentuk perkataan kita tukar kepada dalam bentuk digit. Okey, jadi kita teruskan kelas kita ataupun pembelajaran kita dengan seterusnya iaitu tajuk teroka nombor. Okey, dalam tajuk teroka nombor ni awak akan belajar cerakinkan nombor dan juga membandingkan dua nombor. Kita nak bandingkan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Jadi sebelum tu kita kena tahu untuk cerakin dulu nombor-nombor tersebut. Okey, tengok. Awak boleh rujuk buku teks digital awak muka surat 4. Okey. Kalau awak lihat di sini, Mukris, apakah nilai tempat bagi digit 7? Okay, dia ada nombor ni, 781,436. Dia tanya apakah nilai tempat bagi digit 7? Okay. Nilai tempat bagi digit 7 ialah ratus ribu. Nilai tempat ini ialah nilai bagi urutan digit dalam sesuatu nombor. Ni ratus ribu ni adalah nilai tempat ialah nilai bagi kedudukan digit dalam sesuatu nombor. Okey, tengok dia tulis ni. Cerakinkan 781,436 mengikut nilai tempat. Okey. Jadi dia buatkan satu jadual nilai digit dan juga nilai tempat. Okey, dia masukkan digit ni ke dalam rumah nombor yang sedia ada lah. Okey. 7 berada di rumah ratus ribu, 8 di rumah puluh ribu, 1 di rumah ribu, 4 di rumah ratus, 3 di rumah puluh dan 6 di rumah sa. Jadi bila kita cerakinkan mengikut nilai tempat, ia menjadi 700,000 sebab dia berada di rumah ratus ribu. Kemudian tambah. Tambah ni penting. Jangan awak tertinggal. Okey, 80,000. 8 berada di rumah puluh ribu, jadi 80,000. Tambahkan dengan 1,000, tambah dengan 400 dan tambah lagi 30 dan tambah yang terakhir 6 di rumah sa. Sa ni jangan lupa tulis. Wajib tulis. Kalau awak tertinggal dia akan menjadi salah. Okey. Kemudian tengok yang seterusnya. Mari lengkapkan carta nilai tempat dan nilai digit. Nilai tempat dan nilai digit bagi 531,089. Dia bagi jadual tak lengkap. Jadi disuruh lengkapkan. Kemudian cerakinkan 531,089 mengikut nilai tempat dan nilai digit. Okey. Dia nak nilai tempat dan nilai digit. Okey, jadi kita ambil nombor ni. Okey, saya masukkan dalam jadual yang telah saya buat di sini. 531,089. Okey, 5 berada di rumah ratus ribu. Okey. Bila kita cerakinkan kepada 531,089. Okey. Kita cerakinkan nombor ini, dia akan menjadi 531,089. Bila kita cerakin kepada nilai tempat, ianya menjadi 500,000 tambah 30,000 tambah 1,000 tambah sifar ratus tambah 80 tambah 9 sa. Okey, ini kita cerakinkan mengikut nilai tempat. Okey, ini kita cerakinkan kepada nilai tempat.
Okey, bagaimana kalau kita nak carakinkan kepada nilai digit? Sebab soalan ni tadi dia kata suruh carakinkan mengikut nilai digit. Okey. Cuba kita buat sama-sama. 531,089. Okey. Yang kedua ni kita carakin nilai digit. Okey, sebelum tu kita tengok dululah. 5 berada di rumah ratus ribu. Nilai digit dia menjadi 500,000. Okey. Kemudian 3 berada di rumah puluh ribu. Nilai digitnya menjadi 30,000. 1 berada di rumah ribu jadi 1,000. Sifar di rumah ratus, sifar lah. Sifar. 8 berada di rumah puluh. Kita tulis 80. Dan yang terakhir 9 rumah sah dia adalah 9. Jadi bila kita cerakinkan kepada nilai digit, ianya menjadi okay, 531,089 sama dengan kita buat satu-satu. 500,000 tambah kemudian 30,000 tambah 1,000 sifar tambah ratus, nilai dia sifar. Jadi awak tulis sajalah sifar. Sebenarnya tak tulis pun tak apa, tapi nak selamat awak tulis saja. Untuk memudahkan awak tahu dekat rumah ratus tu dia adalah nilai dia sifar. Dan 80. Dan yang terakhir 9 sah. Jadi 9 lah. Untuk cerakin nilai digit ni, 9 ni 9 saja. Jangan tulis sah dia. Sah tu kalau kita letakkan pada cerakin pada nilai 4. Untuk nilai digit, kita tak perlu tulis sah tu. Kita terus balik kepada buku teks anda. Murid ni tanya balik, apakah nilai digit bagi digit 7 pula? Nilai digit bagi digit 7 ialah 700,000. Sebab 7 ni berada di rumah ratus ribu. Nilai digit ialah nilai bagi digit berdasarkan kedudukannya. Maksudnya 7 ni berada di rumah ratus ribu, jadi digit dia menjadi 700,000. Itu beza dia. Nilai tempat, kita kena tulis tempat dia, rumah dia apa, nama dia. Kalau nilai digit, kita tulis dalam bentuk digit lah. Jadi dia kata cerakinkan 781,436 mengikut nilai digit. Ini 7 berada di rumah ratus ribu. Kita balik ke sini lah. Kita balik pada nombor yang diberi 781,436. Dia sekarang ni dia suruh cerakin mengikut nilai digit. Jadi bila kita nak cerakin nilai digit, kita buat inilah. Ni nilai digit. 7 berada di rumah ratus ribu, ianya menjadi 700,000. Kemudian 8 berada di rumah puluh ribu menjadi 80,000. 1 berada di rumah ribu, 1 sifar. 4 berada di rumah ratus menjadi 400. 3 berada di rumah puluh menjadi 30 dan 6 di rumah sah 6 lah. Ini jawapan dia. Kita cerakinkan 781,436 pada nilai digit, dia menjadi ini. Jadi bila dalam bentuk macam ni, kena tulis balik lah. 781,436. Bila kita cerakinkan kepada nilai digit, ianya menjadi 700,000 tambah 80,000 tambah 1,000 tambah 400
tambah 30 tambah 6 sah. Jadi untuk cerakin yang paling penting, tambah ni mesti ada lah. Jangan tak ada tambah. Sebab 781,436 ni bermaksud 700,000 kita tambah dengan 80,000, tambah dengan 1,000, tambah dengan 400, tambah 30, tambah 6. Kita akan dapat jawapan 781,436. Itu masuk cerakin. Cerakin ni maksudnya kita cerai-ceraikan nombor ni kepada mengikut nilai tempat dia. Tapi bila kita gabungkan balik, bila kita tambahkan balik, dia akan menjadi balik nombor yang asal. Okay. Jadi saya harap awak faham itu. Okay, kita berbalik pada buku teks digital kita. Tengok apa yang dibuat ni sama dengan apa yang saya buat. Yang ni sama, 700,000 tambah 80,000 tambah 1,000 tambah 400 tambah 30 dan tambah 6. Okay. Kita tengok pula yang B ni. Dia bagi 531,089. Dia suruh dia suruh lengkapkan jadual yang dibina ni lah. Jadi satu ni berada di rumah ribu. Jadi nilai kat sini adalah 1,000 lah. 1,000. Kemudian sifar berada di rumah ratus. Tapi dia sifar. 8 berada di rumah puluh. Jadi ini adalah 80. Okay, 9 berada di rumah sah. Ataupun tengok yang bawah ni. Inilah jawapannya. Ni cerakinkan kepada nilai digit dia. 500,000 tambah 30,000 tambah apa di sini? 1,000 tambah sifar tambah 80 dan juga tambah yang terakhir 9. Okey, atau nampak ni ditulis atau. Okey, kalau awak tengok sini dia punya digit kotak-kotak ni berkurangan daripada yang atas. Kenapa? Okey, sebenarnya dia tak tulis yang sifar ni kat sini. Dia terus 500,000 tambah 30,000 tambah di sini 1,000. Tak nampak ni kalau saya tulis macam ni. Okey, sini adalah 1,000. Okey, untuk kotak yang seterusnya, yang 100 ni dah tak ada. Kita buang sebab dia nilai dia sifar. Seperti yang saya cakap tadi, awak tak tulis pun tak apa, boleh juga. Okey, jadi sini terus 80. 80 dan tambah yang terakhir 9. Yang rumah ratus ni dia tak tulis sebab nilai dia sifar. Pun boleh juga. Tapi nak mudah ataupun nak selamat, bagi saya tulis sajalah sifar ni. Yang penting awak tahu yang dekat rumah ratus ni nilai dia sifar. Okey, seterusnya. Apakah nombor bagi cerakinan A dan B? Okey. Dia bagi contoh ni. Dia suruh cari nombor apa ini. Dia bagi dekat rumah ada 400, ada 600,000, ada 7, ada 30, ada 10,000. Okey. Maksudnya macam ni lah. Okay, saya kosongkan dulu. Okey. Dia ada 400. 4 maksudnya 400 ni 4 berada di rumah ratus lah. Jadi 400. Okey. Lepas tu ada 600,000. 600,000 maksudnya 6 berada di rumah ratus ribu. Nilai digit ini 600,000. Kemudian kita ada 7. 7 adalah di rumah sah. Nilai dia 7. Kemudian 30. 3 berada di rumah puluh. 30. Kemudian 10,000. Maksudnya 10,000. Sini 10,000. 1 berada di rumah 10,000 menjadi 10,000. Tapi dekat sini dia tak ada yang nilai ribu. Maksudnya sifar lah. Nilai ribu tu sifar. Nilai dia sifar. Okey. Jadi ini samalah apa yang saya buat di sini. Okey. Bila kita gabungkan
digit yang awak akan dapat ialah 610,437. Ni jawapan dia, 610,437. Sama macam yang saya tulis di sinilah. Ini. Okay, untuk yang B, ini dia cerakin pada nilai tempat. Okay, kita tengok sini, kita masukkan kat sini lah. 5,000. Kita kosongkan dulu sini. Okay, 5,000. Maksudnya rumah 1,005. Kemudian 1 sah. Rumah sah 1 tambah 800,000. 800,000. Sini rumah 100,000. Ini 8 digit dia. Kemudian sifar 10,000. 10,000 sifar digit dia. Kemudian 30,000. Maaf, 30. Okey, rumah 10, 3. Dan kemudian yang terakhir 400. 100 digit dia 4. Okey. Jadi apakah nilai nombor yang diberi tadi? Ianya adalah 805,431. Sama dengan yang ni. Okey, contoh seterusnya. A. Nombor 5. 402,157 sama dengan 400,000 tambah dengan apa? Digantikan sebagai X tambah dengan 50 tambah 7 tambah 100. Okey. Soalan dia apakah nilai X dan Y? Yang Y pula ada berada di sini. 914,072 dibagi 10,000 tambah dengan Y tambah sifar 100 tambah 900,000 tambah 70 dan tambah 2 sah. Okey. Untuk A ni dicerakinkan mengikut nilai digit. Okey. Daripada 402,157 awak nampak dia ada 400,000. 400,000 ni maksudnya inilah 4. Kemudian tambah X. X ni tak tahu apa lagi. Okey, kita tengok dulu. 50. 50 yang ni. 50. 5 berada di rumah 10. Kemudian tambah dengan 7. 7 rumah sah. Okey, ada. Kita nak buat. Okey, 100. 100 maksudnya sinilah. 1 yang berada di rumah 100. Okey. Jadi apakah nilai X ni? X ni yang mana? Okey. Kalau ikutkan di sini, rumah 10,000 ni memang sifar lah. Sifar ni maksudnya tak payah tulis lah. Jadi apabila yang ada yang tinggal adalah yang ini. 2 ni. 2 ni. Jadi X ini sama dengan X sama dengan 2 ni berada di rumah apa? 2 ni berada di rumah 1,000. Jadi X ni adalah 2,000. Faham kita tengok yang B. Yang B ni dicerakinkan kepada nilai tempat. Kita tengok balik 914,072. Dia ada 10,000. 10,000 maksudnya yang inilah. Nombor 1. Kemudian tambah Y. Tak apa, kita tinggalkan dulu. Tambah sifar 100. Yang ni. Jadi kita dah buat sifar 100. Tambah 900,000. 900,000 ni lah. Digit 9 ni. 900,000. Kita dah buat juga. 70 sah. 70. Maaf. 70. 70 yang ini. 7 berada di rumah 10. Dan yang terakhir 2 sah. 2 sah. Sini. Jadi yang kita belum ambil lagi adalah 4 ni. Digit 4. Jadi Y ni sama dengan 4 ni. Y sama dengan 4. Tapi kena tengok 4 ni berada di rumah apa? 4 ni berada di rumah 1,000. Jadi dia ada 4. Ini kita cerakin kepada nilai tempat yang tulislah 4,000. Sebab kita cerakinkan untuk nilai tempat. Jadi saya harap awak faham untuk cerakinkan nombor. Jadi saya ulang
Untuk cerakin nombor, kita ada dua. Yang pertama, cerakin mengikut nilai tempat. Dan yang kedua, cerakin mengikut nilai digit. Kalau nilai digit, kita tulislah digit dia mengikut rumah nombor tu, tapi dalam bentuk digit. Kalau kita cerakin pada nilai tempat, ia akan menjadi, kita kena tuliskan dalam bentuk ejaan dia punya rumah nombor. Itu cara kita nak bezakan antara kedua-dua cara cerakin. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, yang seterusnya, buku teks muka surat 7. Yang saya cakap tadi, kita nak banding dan susun nombor. Dia bagi dua nombor, kita nak bandingkan mana satu yang lebih besar, mana satu yang lebih kecil. Kemudian kita ikut susunan lah. Sama ada awak nak susun nombor tersebut daripada besar kepada kecil ataupun daripada kecil kepada besar. Okey, tengok. Yang pertama, dia kata jadual menunjukkan bilangan blok yang digunakan untuk membuat 4 model. Robot 118,200 bilangannya, bangunan 320,915, model rumah 120,290 dan model kereta 98,050. Okey, A. Model yang manakah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak? Robot atau rumah? Lebih banyak. Awak bandingkan antara robot dan juga rumah. Tengokkan dua nombor ini, yang mana lebih besar lah, sebab dia kata nak yang lebih banyak. Okey, saya tuliskan di sini. 118,200. Okey, ini adalah untuk model robot. Okey, ini untuk model robot. Kemudian disuruh bandingkan dengan rumah. Okey, rumah yang ni 120,000. Okey, 120,290. Okey. Jadi kita ada dua nombor. Sekarang kita nak bandingkan, nak cari yang mana lebih banyak. Okey, maksudnya nilai yang lebih besar lah. Okey, kita ada dua nombor. Yang atas ni tadi adalah robot. Dan yang bahagian bawah ni adalah untuk model rumah. Okey, macam mana kita nak bandingkan nombor? Bila kita nak bandingkan antara dua nombor, kita perlu bermula dengan rumah yang paling besar. Rumah paling besar rumah 100,000. Okey, kedua-dua nombor ni nilai dia sama. 1, rumah 100,000. Okey, bila sama, kita kena pergi turun ke rumah yang kedua. Rumah kedua yang ni. Untuk robot, nilai digit dia untuk rumah 10,000 adalah 1. Untuk model rumah, dia punya nilai digit dia adalah 20,000. Jadi mana lebih besar? 2 lebih besar. Jadi secara automatiknya, bila antara dua ni awak dah jumpa mana yang lebih besar, jadi itulah yang lebih besar lah nombor tu. Yang bawah ini yang lebih besar, iaitu rumah. Maksudnya model rumah lebih banyak berbanding dengan model robot. Okay, itu cara kita bandingkan nombor. Ini ditunjukkan dekat sini. Sama dengan apa yang saya buat. Yang mula-mula rumah 100,000, sama nilainya 1. Okay, lepas tu kita pergi rumah seterusnya, yang rumah lebih kecil pula. 10,000, 1 dengan 2. Okey, antara 1 dengan 2, 2 ni lebih besar lah daripada 1. Jadi, bila awak dah jumpa siapa yang lebih besar, jadi itulah yang lebih besar. Jadi, model rumah bilangannya lebih banyak berbanding dengan model robot. Okey, mudah saja kita nak bandingkan antara dua nombor. Okay, model rumah menggunakan bilangan blok yang lebih banyak. Itu apa yang saya sebut tadi lah. Okey, B, tengok. Susun keempat-empat bilangan blok dalam tertib menaik. Bandingkan bilangan digit, kemudian bandingkan digit ratus ribu. Okey. Dia suruh bandingkan semua nilai ni. Okey, jadi dia masukkan ni 118,200 dalam ni. Kemudian 320,915. Kemudian 120,290.
290 dan yang terakhir 98,050. Okey. Awak ingat yang terakhir ni 98,050. Dia punya 100,000 tak ada, maksudnya sini sifar lah. Dia 98,050. Okey. Dia suruh susun ke empat-empat untuk tertib menaik. Tertib menaik bermaksud daripada kecil kepada besar sebab dia menaik kecil kepada besar. Kalau tertib menurun, besar kepada kecil. Okey, ingat tu. Okey, jadi sekarang yang dia nak tertib menaik. Ingat. Kecil kepada besar. Okey, bila kecil kita cari dulu nombor mana yang paling kecil. Secara automatik awak nampak antara empat-empat nombor ni yang ini paling kecil. Sebab apa? Sebab dia tak ada nilai ratus ribu. Okey, jadi ini paling kecil. 98,050. Okey. Antara antara empat-empat ni yang paling besar adalah yang ini. 320,915. Sebab apa? Awak tengok kat nilai ratus ribu ni, yang ini 1, yang ini 3, yang ini 1. 3 ini paling besar. Jadi ini yang paling besar lah. Okey, kemudian kata nilai digit 3 ialah 300,000. Nilai digit 1 ialah 100,000. Yang ni 100,000. 300,000 lebih daripada 100,000. Jadi 320,915 ialah nilai paling besar. Ini paling besar. Jadi bila kita nak susun tertib menaik, maksudnya lebih kecil pada nombor yang paling kecil pada nombor yang lebih besar. Kita bermula dengan ni lah, 98,050 sebab dia paling kecil. Kemudian diikuti dengan antara dua nombor ni. Yang atas sekali dengan yang ini. Yang ini 100,000 dia 1 sama. Kemudian kita pergi pula rumah digit yang seterusnya iaitu 10,000. Yang ini 1, yang ini dia 2. Jadi 2 ni lebih besar. Yang ni lebih kecil. Jadi nombor seterusnya adalah yang ni lah, 118,200. Kemudian diikuti dengan yang ini 120,290 dan yang terakhir nombor paling besar 320,915. Itu cara kita menyusun mengikut tertib menaik. Okey, muka surat 8. Kita sambung. Antara yang berikut ialah 4 keping nombor. 540,500, 538,900, 536,500 dan 541,250. Antara 536,500 dengan 538,900, nilai yang mana lebih kecil? Okey, bandingkan dua nombor ni. Bermula dengan 100,000, nilai dia sama 5. Tengok pula 10,000 pun sama 3. Tengok 5,000. Yang atas ni 6, yang bawah ni 8. Sekarang dia nak yang lebih kecil. Antara 6, 8 mana yang lebih kecil? 6 yang lebih kecil kan? Jadi secara automatik nombor yang berada di sebelah atas ni adalah nombor yang lebih kecil. Okey, saya harap faham itu. Okey. Jadi nilai digit 6 dan ialah 6,000. Nilai digit 8 ialah nilai digit 8. 6 ni 6,000, 8 ni apa? 8,000 lah. Okay. Jadi nombor apa kurang daripada apa? Jadi 6,000 kurang daripada 8,000. Mudah je kan? Jadi kesimpulannya 536,500 nombor yang berada di atas ni lebih kecil daripada 538,900 nombor yang berada di bawah. Okey. Kemudian kita susun keempat-empat nombor di atas nombor yang kat atas tadi pada tertib menurun. Okey, tertib menurun pula. Mula tadi contoh tertib menaik, sekarang tertib menurun. Tertib menurun bermaksud nombor yang paling besar kepada nombor yang paling kecil. Okey. Dia buat satu garis nombor daripada 536,000, 537,000, 538,000, 539,000 sampailah 542,000. Kalau awak tengok garis nombor ni, dia menggunakan pola nombor menaik 1,000.
Dia bertukar kat sini, kat rumah 1000 ni. 6, 7, 8, 9. Oh maaf, ini 6, 7, 8, 9. Lepas tu sini jadi 10 lah. Bila 10, dia akan meningkat dekat rumah 10,000. Yang lain ni 3, rumah 10,000 dia. Yang ini menjadi 4. Sebab tadi nilai kat sini bertambah. Okay, lepas tu lepas ni kalau tengok 40, sini jadi 41 lah. Jadi rumah 1000 dia sifar. Lepas tu menjadi 1. Sini tambah lagi jadi 2. Okay. Itu pola menaik 1000. Okay. Jadi keempat-empat nombor tu dimasukkan dekat garis nombor tu berada di mana. Okay. 536,500 berada di sini. Anggaran lah antara 536,000 dengan 537,000 berada di sini. Secara tepatnya dia berada di tengah ni lah. Okay. Kemudian 538,900 berada di sini. Kemudian 540,500 berada di sini dan 541,250 berada di sini. Jadi dia yang disusun di sini adalah daripada kecil kepada besar nombor ni. Susunan dia ni, pola dia menaik 1000, kecil kepada besar. Tapi soalan dia nak tertib menurun. Menurun maksudnya besar kepada kecil. Jadi bila awak nak susun balik, awak kena daripada sinilah. Besar kepada kecil. Jangan awak tersalah pula. Besar kepada kecil. Jangan awak tulis dari sini ke sini. Kita kena terbalikkan dia sebab dia nak menurun. Jadi 541,050. 541,250 yang ini kepada 540,500. Kemudian turun lagi menjadi 538,900. Dan yang terakhir 536,500. Maksudnya ini yang paling kecil lah. Okey, ini dia ada bagi tips. Tertib menaik, nombor disusun daripada nilai paling kecil pada nilai paling besar. Ini apa yang saya sebutkan tadi. Tertib menurun, nombor disusun daripada nilai paling besar hingga ke nilai yang paling kecil. Okey, kita tengok contoh yang terakhir ni, yang ketiga. Dia bagi nombor 600,128, 600,131. Lepas tu nilai T. T ni tak tahu apa digit dia, nilai dia. Kemudian 600,134 dan 600,137. Okey. Tengok ni. Teliti rangkaian nombor di atas. Apakah nilai-nilai yang mungkin bagi T? Dia suruh awak cari kemungkinan nombor T tu apa nilai dia. Okey. Tengok budak perempuan ni kata nilai T mesti lebih daripada 600,000. Maaf. Nilai T mesti lebih daripada 600,131 dan kurang daripada 600,134. Kenapa dia angkat macam tu? Okey, kalau awak tengok pola nombor ni, ini 600,128, lepas tu dia menjadi 600,131. 28 menjadi 31. Maksudnya dia tertib menaik. 28 jadi 31. Lepas tu naik lagi besar, 34, 37. Kat rumah 10 kan. Jadi apa kemungkinan nanti? Okay. Daripada sini ke sini, kalau awak tengok, 28 menjadi 31. Yang bagi hujung yang depan ni saya tak ambil kira. Saya tak, sebab dia nilai dia sama kan. Jadi kita tengok yang belakang ni. 28 menjadi 31. 28 menjadi 31 maksudnya dia meningkat sebanyak 3. 28 tambah 3 jadilah 31. 28, 29, 30, 31. Jadi dia tambah 3. So nombor ni dia tambah dengan 3. Dapat ni. Jadi bila dia tambah 3 maksudnya daripada sini ke sini pun akan tambah 3 jugalah. Jadi 600,131 tambah 3. 31 tambah 3 jadi berapa? 31, 32, 33, 34. Jadi awak akan dapat sini 600,134. Itu adalah kemungkinan bagi jawapan T. Tengok ni. Yang ini dia terus naik lah. Dia naik 3. Dia naik 3. 30, naik 31, 32, 33, 34, 35. Nilai di sini lah. 31 yang kat sini. Ini
Kemudian 34 berada di sini. Jadi T awak tu adalah yang mana? Yang saya sebut tadi lah, 634. Oh maaf. Okey, ada berlaku kesilapan di sini. Okey, sebenarnya dia pola nombor ni nombor ini dia tidak mengikut pola. Okey, dia hanya disusun daripada kecil kepada besar sahaja. Okey, dia tak ada pola nombor, dia bukannya naik 3-3. Dia hanya antara nombor 600,128 hingga 600,137. Okey, saya minta maaf. Ada kesilapan sikit di situ. Okey, dia bukannya tertib menaik 3-3. Okey, silap. Okey, ini saya buang lah. Bukan naik tertib 3-3. Dia hanyalah pola nombor yang menaik. Dia tak ada naik berapa banyak. Yang penting dia hanya meningkat. Okey, jadi apakah keberangkalian T adalah di antara 600,131 hingga 600,134. Apakah antara nombor tu saja. Jadi T ni kemungkinan daripada 631 sampai 634. Ini dua lah nombor dia, jawapannya. Nilai T dia 600,132 ataupun 600,133. Okey. Jadi itu adalah contoh yang terakhir untuk susunan nombor mengikut tertib menaik ataupun tertib menurun. Jadi saya rasa ini sahajalah kelas kita untuk hari ini bagi tajuk teroka nombor. Okey, ingat kembali apa yang kita dah belajar. Untuk teroka nombor ada dua, satu cerakin dan kemudian banding nombor. Untuk cerakin ada dua, cerakin pada nilai digit dan juga cerakin pada nilai tempat. Okey, ada dua cerakin. Kemudian susun nombor pun ada dua, iaitu susun tertib menaik ataupun susun tertib menurun. Tertib menaik maksudnya nombor daripada kecil kepada nombor paling besar. Tertib menurun nombor daripada paling besar kepada nombor paling kecil. Itu tertib menurun. Jadi saya harap awak faham semua pelajaran pada hari ini. Kemudian saya nak awak buat latihan berdasarkan modul PDPR yang telah diedarkan kepada awak, yang ibu bapa awak dah ambil di sekolah tu. Ada modul matematik. Okey, untuk modul matematik tu ada 4 muka surat, daripada muka surat 1 sehingga muka surat 4. Saya nak awak buat muka surat 1 dan 2. Saya ulang, buat latihan modul PDPR matematik muka surat 1 dan 2. Okey, jadi saya harap awak boleh siapkan kerja sekolah ini dan hantar kepada saya pada hari Ahad ini. Sebelum pada atau lebih awal lah hari Ahad ini 31 hari bulan 1. Jadi saya akhiri kelas ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.